Orang Arab kata khalif tu'rah. Hang buat pelik, mu orang ni. Buat pelik lagi orang ni. Kan? Main masjid, baju tak pakai orang ni. Terai buat orang. Tak. Pakai pelekat saja. Dia pun, kita ada ubat dulu. Kita pun Allahu Akbar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Oi, mana boleh tu? Dia kata bukan melagukan Quran itu sunnah Nabi. Betul lah. Hang melagu pikuk lain. Kalau lagu tu tuan-tuan Siti Nurhaliza tak tahulah dia baca Fatihah lagu mana tuan-tuan. Duk beratus lagu dia duk dah. Jenuh. Maknanya Quran ada lagu hak boleh, ada lagu haram tak boleh. Golongan orientalis mengambil kesempatan. Jadi malam ni kita membicarakan tentang satu golongan manusia yang mengambil kesempatan. Kesempatan di sini makna dia untuk merosakkan Islam dan menjauhkan umat manusia daripada mengikut syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientalis ini terbahagi kepada 3 kelompok seperti yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dipanggil al-mustasyriqun ataupun orientalis. Yang pertama dipanggil al-murtazaqah. Al-murtazaqah daripada kalimah rizqun, yakni rezeki. Apa makna dia? Mudah faham, orientalis yang mengkaji dan memahami Islam dan dia tengok kelebihan yang ada di dalam Islam, apa benda yang menyebabkan Islam kuat dan apa benda yang menyebabkan Islam itu jadi lemah. Dia himpun semua maklumat-maklumat ataupun data-data penting ini lalu diberikan kepada pihak yang satu lagi, dan pihak satu lagi akan membuat perancangan melalui data yang didapati, lalu mereka akan serang umat Islam bukan dengan cara perang, iaitulah dengan cara ghazwul fikri, iaitulah serangan dari sudut pemikiran. Al-Murtazaqah ni dia kaji, dia bagi maklumat lalu diberikan imbalan daripada maklumat dia. Hang pi cari tengok pasal apa Islam jadi hebat, pasal apa umat Islam orang Melayu di Malaysia ni payah sangat depa nak murtad. Pi cek tengok. Depa cek dapatlah sebab-sebab dia dan diberikan data ataupun maklumat secara terperinci. Hang bagi maklumat, kami bagi kat hang duit 30 juta ke 40 juta ke. Ni jenis cari makan. Dia panggil al-murtazaqah. Satu. Yang kedua dia panggil apa? Yang kedua dipanggil al-munsifun. Al-munsifun iaitulah golongan orientalis barat yang belajar Islam, yang kaji Islam. Ada yang sampai tahap menghafaz Al-Quran, belajar bahasa Arab lebih daripada orang Arab lagi belajar. Pada tujuan asalnya nak merosakkan Islam, tapi oleh kerana lagi dia belajar, lagi dia nampak, lagi dia belajar, lagi dia nampak, dan akhirnya dia memperakui akan kebenaran Islam, akan kehebatan Islam, dan lalu mereka ini memeluk Islam. Dia panggil apa? Al-munsifun. Kaji, kemudian mereka masuk Islam. Golongan hak kedua. Golongan yang ketiga dia panggil al-muta'assibun. Al-muta'assibun golongan yang ekstrim. Golongan yang ekstrim. Golongan ekstrim ni sama juga. Belajar walaupun dia mengetahui hakikat Islam itu betul, dia tahu kata Quran itu betul, dia tahu hikmah pensyariatan dalam Islam itu betul, elok, tetap dengan dia punya pendirian mengatakan Islam tetap tak betul, Islam tetap tak elok, maka dipanggil ekstrim. Ni ada 3 golongan. Al-mustasyriqun, golongan orientalis yang disenaraikan oleh para alim ulama. Baik. Para pendukung fikrah jahiliyah, fikrah ni pemikiran lah moden dari kalangan orientalis mengambil kesempatan dari peristiwa di atas. Kononnya Nabi bertanggungjawab mencipta Al-Quran. Jadi
antara poinnya tuan-tuan, mereka buat satu kita panggil cerita karun ataupun mereka reka cerita-cerita palsu mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencipta Al-Quran. Yakni Al-Quran itu bukan daripada Allah, tetapi Al-Quran itu adalah hasil daripada penulisan tangan ataupun ilham yang datang daripada buah fikiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sebut ni tuan-tuan sebenarnya telah membatalkan hujah mereka, sedangkan mereka mengetahui Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis. Tahu dah kata Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi tetap juga nak mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah hasil tulisan tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara mereka ialah orientalis Perancis. Tuan-tuan sebut dah orang tu, saya tak arti sebut, saya sebut nama orang tak tu. Tak arti terus nak. Ya. Nak baca karya ke aku mana ke? Hak saya tahu, hari saya tahu. Tuan-tuan bacalah sendiri. Yang mengarang buku berjudul Pengarang Al-Quran. Nah, ni di antara orientalis yang termasuk dalam al-muta'assibun yang ekstrim. Tahu dah tentang susuk tubuh Nabi Muhammad, tapi tetap nak mengatakan bahawasanya Quran itu bukan daripada Allah, hasil daripada cetusan idea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasan dia, alasan apa? Di antara alasan orientalis barat ini mengatakan Quran itu adalah hasil tulisan Nabi Muhammad ialah ni dalil dia ni, alasan hujah dia, pertemuan dengan Padri Bahira. Bahira boleh, Buhaira boleh, hak tepat Bahira. Nah, pertemuan dengan Padri Bahira bukan sekadar pertemuan, tetapi mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengarang Al-Quran. Pandangan seperti ini, pandangan seperti mana? Pandangan seperti yang dikatakan oleh orientalis Perancis yang mengatakan Nabi Muhammad boleh tulis Quran pasal jumpa Bahira ni, kata ulama dia adalah tidak munasabah keluarnya daripada seorang yang dianggap terpelajar. Ulama kata hang satu orang orientalis mengkaji banyak, ilmu banyak, tiba-tiba hang boleh kata Al-Quran itu Muhammad yang reka sebab Muhammad jumpa Bahira, pasal itu ya hang boleh kata Quran hasil daripada tangan Nabi Muhammad. Baik tuan-tuan, bila orang tuduh kata Al-Quran itu hasil daripada penulisan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama kita jawab, mana mungkin pada logik akalnya tuan-tuan, mana mungkin pada ketika itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 12 tahun. Kita kata Nabi tak balik ya, 15 tahun ke bawah. Ada yang kata 9, ada yang kata 12, riwayat yang lain-lain. Tapi usia Nabi kanak-kanak pada ketika tu. Logik akal kata mana boleh satu orang budak bertemu dengan satu orang lelaki yang bernama Padri Bahira ataupun Buhaira tadi, tu pun jumpa sak dia. Jumpa sak saja, bukan sampai sehari pun, tak sampai sehari. Jumpa, dia pun tengok-tengok, dia kata hantar dia balik ya. Jangan duk pilah ke Syam. Takkan dalam tempoh masa yang singkat tuan-tuan ada manusia boleh mengkhabarkan satu ajaran, satu undang-undang yang sempurna bermula daripada kejadian alam sehinggalah kehancuran alam, sehinggalah alam lain mula, alam akhirat dalam tempoh 1-2 jam. Takkan dia boleh absorb semua maklumat masuk dalam kepala otak dia. Mustahil. Kan? Tuan-tuan pergi tanya profesor hak pandai-pandai. Depa nak jadi profesor tu awak 3 kali masuk kelas profesor dah. Kan? Mustahil, takkan berlaku. Yang jadi doktor cepat, doktor Casko dia panggil. Tuan-tuan faham doktor Casko? Haknya cucuk sendiri. Kan? Hak ni tak jumpa doktor pun, tak ada masuk U pun dia cucuk pandai dah. Hak ni bab lain depa ni. Di sini tuan-tuan, logik akal kata mana boleh satu orang budak dia dapat ilham main bluetooth masuk terus tiba-tiba boleh mengarang Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan huwallazi ba'atha al-ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim.
Allah yang mengutuskan satu orang manusia al-ummi yang bersifat tak pandai baca, tak pandai tulis. Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis. Kalau satu huruf pun Nabi tak boleh nak tulis, satu huruf pun Nabi tak boleh nak baca, mustahil Nabi boleh karang satu Al-Quran. Ada 6,236 ayat. Mustahil. Ni logik akal fikir lagu tu. Kalau hak akal pun kita tak mau nak pegang, tuan-tuan, payah cerita. Baik, adalah mustahil pertemuan sekadar mengadap makanan dalam hidangan dengan seorang kanak-kanak berumur 9 tahun menurut riwayat yang sahih, 12 tahun menurut riwayat kebanyakan ulama, berkesempatan untuk memberi panduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya menulis kitab suci Al-Quran yang tidak dapat disahut cabarannya oleh manusia sehingga sekarang. Tak ada seorang pun boleh karang macam Quran. Hatta satu ayat pun tak boleh. Satu ayat pun tak boleh, apatah lagi satu surah. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Nah, Allah Ta'ala sebut wad'u syuhada'akum, mu panggillah pengikut-pengikut kamu. Panggil semua mai. Panggil wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Hampa panggil semua penyokong-penyokong hampa, mai tolong sekiranya kamu mengatakan kamu di pihak yang benar, Allah Ta'ala berada di pihak yang tak benar. Kan? Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu nak cipta satu ayat pun macam Quran, kata Allah, walam taf'alu, dan memang hampa tak boleh buat pun. Allah Ta'ala kata, akhirnya di hujung ayat tersebut, uiddat lil kafirin, maka neraka adalah tempat persinggahan yang kami sediakan kepada orang-orang kafir. Memang tak boleh buat. Kalau ada, tuan-tuan, sebiji macam mana Al-Quran, ayat Quran tu seketui, nescaya dia ada berjuta, beribu naskah Al-Quran yang sama seperti Al-Quranul Karim. Tak ada? Dan ulama-ulama yang hebat, orang bukan Islam, ada je tokoh-tokoh bahasa Arab yang hebat-hebat, kan? Tak ada. Tapi dia karang dak Quran, dia tak karang Quran, dia tak karang Al-Quran. Nah, pasal apa? Pasal memang tahu dah Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat dari sudut penyusunan ayat pun mukjizat. Nah, sehingga kan ulama karang kitab cerita tentang hikmah penyusunan ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imamul Biqai dalam kitab dia. Nah, bahawasanya dia setiap ayat yang disusun di dalam Al-Quran mula pada bismillah, alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, semuanya ada hikmah yang tersendiri. Pasal apa bismillah, kemudian pasal apa alhamdulillah, pasal apa maliki ar-rahmanir rahim, lepas tu pasal apa maliki yaumiddin, sampailah minal jinnati wan nas, diterang panjang oleh Al-Imamul Biqai dalam kitab dia. Nah, dan diceritakan juga sebab pasal apa Allah Ta'ala meletakkan suratul Fatihah hak pertama, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, sampailah qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Semuanya ada hikmah yang tersendiri yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hebat Al-Quran dari sudut baru. Penyusunan dia pun kita tak boleh nak fikir dah. Kan? Dan di dalam Al-Quran juga dia ada perkataan-perkataan, perkataan-perkataan yang bukan bahasa Arab yang kita sebut sebelum ni. Allah Ta'ala nyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu Arabiyya. Maka orang pun tanya pasal apa Allah Ta'ala sebut Al-Quran bahasa Arab, tetapi dalam Al-Quran ada perkataan yang bukan bahasa Arab. Tak banyak pun, ada lah berapa-berapa kalimah. Jawapan tu pun hang tak boleh nak cari. Tiba-tiba hang nak bukti kata Al-Quran tak betul, hang pula yang betul. Maka kalau dia faham sungguh, dia boleh buat macam Quran. Dia tak perlu tanya dah pasal apa Allah Ta'ala masukkan perkataan yang bukan Arab di dalam Al-Quran. Di antaranya dia di antaranya di dalam Al-Quran
misalnya kita baca amin. Amin bukan bahasa Arab. Musa bukan bahasa Arab. Ibrahim bukan bahasa Arab. Tapi pasal apa diletakkan perkataan yang bukan Arab ini ke dalam satu kitab yang Allah Ta'ala sendiri sebut Quranan Arabiyyah. Quran itu bahasa Arab. Nah, saya masuk SPM, soalan periksa bahasa Melayu. Kertas 1 ke 2 ke 3 ke kira karangan lah. Tiba-tiba saya pergi campur aduk. Bahasa Inggeris kerak, bahasa Arab sekerak, bahasa Melayu sekerak. Agak-agak boleh markah lah. Cikgu tu pangkah tu kan. Dia kata sewel lah budak ni. Dia kata pening pala dia jawab duduk rak kertas dia. Tak boleh terima dah. Tu kita lah. Tapi Al-Quran tak. Pasal apa? Di antaranya tuan-tuan disebutkan almarhum Al-Imamul Mufassir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam mentafsirkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bahasa Arab, tapi ada perkataan bukan Arab duduk dalam Quran. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang kathratus isti'mal, yang selalu dan banyak digunakan oleh orang Arab. Walaupun dia bukan bahasa Arab, tapi kalau bercakap, orang Arab akan faham. Oh, hak tu makna dia. Tapi kalau guna perkataan Arab yang asli, barangkali orang tak faham apakah makna perkataan tersebut. Bila tak faham makna, menunjukkan Al-Quran itu bersifat naqis, bersifat kurang, pasal orang tak boleh nak faham perkataan ataupun tak boleh ambil faedah daripada Quran. Musa bukan dia, bukan bahasa Arab. Ibrahim bukan bahasa Arab. Amin bukan bahasa Arab. Waladdallin. Amin. Amin ke bahasa Arab tu nak kira batas mayang, nak bercakap apa lagu benar ke? Tak sah ni kira mayang dan mayang lain. Waladdallin. Sengak semua. Pasal apa? Lagi batas mayang, batas amin kan bahasa Arab. Tu dia lah. Makna kita ni bodoh tuan-tuan ni. Jangan duk lawan Tuhan. Kan? Jangan duk lawan Tuhan. Allah Ta'ala buat kita dia reti. Dia buat kita dia reti. Kita 2-3 perkataan dalam Al-Quran hak kita tak biasa dengar pun kita duk cari matang apa maknanya ni. Tu pun jangan dia nak kata Quran itu adalah maghsyush ataupun ciplak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kena lah. Perkataan dalam Quran tu pun mukjizat dah. Lagi mukjizat apa dia? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, yakni Al-Quranul Karim. Az-zikra makna nama lain bagi Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami kata Allah Ta'ala akan menjaga Al-Quran. Jaga lagu mana jaga? Antaranya yang disyarahkan oleh guru kita Fadilatul Syekh Dr. Umar Fawaz Sulaiman Siddiq Al-Azhari hafizahullah Ta'ala ketika membicarakan tentang ad-dakhil fi tafsir, benda-benda yang ada masalah dalam ilmu tafsir Al-Quran. Di antaranya dia yang kata Quran ni Allah Ta'ala jaga. Yang pertama tuan-tuan, ramai orang yang menghafaz Al-Quran. Tu tanda Allah jaga Quran. Dia hafal sikit ke banyak ke, Allah pelihara Quran sikit-sikit ni. Mungkin kita ada 5 surah, kawan kita ada 10 surah, gabung cukup 30 juzuk. Kerana sahabat Nabi tak semua hafal Quran. Dia kata aku memang tak hafal Quran pasal ikut sahabat nah. Dia pun nak ikut tu pula. Cerita hang nyegan kali ikut sahabat pula. Ni yang disebutkan oleh seorang ulama dalam kitab dia Tarikh Mushaf Asy-Syarif. Seorang ulama daripada Al-Azhar, Fadilatul Syekh Al-Qadhi Fattah rahmatullahi alaih. Sebut dalam kitab dia. Antara sahabat yang hafal Quran 4 khalifah. 4 khalifah tu hafal 30 juzuk. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ni antara sahabat hafal 30 juzuk. Di antaranya lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ni sahabat-sahabat hafal Quran mereka ni 30 juzuk kat dalam dada. Ada sahabat yang hafal 1-2 surah ya. Ada sahabat hafal sikit, sahabat ni hafal sikit. Akhirnya selepas kewafatan Nabi SAW, maka Sayyidina Abu Bakar perintahkan semua berhimpun, hampa pakat tulis
Kawan ni tulis, 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 kawan ni tulis. Dan akhirnya tuan-tuan jadilah pada zaman Sayyidina Osman dibukukan. Jadi macam kita lah, dia panggil mushaf. Yang ada pada Sayyidina Osman dia panggil mushaf imam. Mushaf imam. Kuat Hasani lah pun dia juga mushaf imam, tapi bukan Sayyidina Osman. Jadi tuan-tuan kata, hai Sayyidina Osman ni apa putus tiap tak mana ni? Ada lah, nama saja. Nah, mushaf imam. Dan mushaf imam itu masih lagi ada disimpan. Kalau tak silap di muzium Allahumma di Turki. Muzium sini tak ada lah. Tuan-tuan pergi cari muzium ni memang tak ada apa lah. Kan? Muzium padi lagi tak ada lah. Dia pergi cari pula. Tak ada. Ada di Turki sana tu. Di antara khazanah, qimah, nilai besar dalam Islam kita, mushaf imam. Maka disalin lalu disebarkan ke seluruh pelosok dunia yang pada ketika itu ramai orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Dalam keadaan baris tak ada, titik pun tak ada. Baris tak ada, titik pun tak ada. Maka pada ketika itu tuan-tuan, bila baris tak ada, titik pun tak ada, apa jadi? Hak negara ni baca lagu ni, negara ni baca lagu ni, negara ni baca lagu ni. Titik tak ada. Kan? Kita kalau Quran lah tak ada titik, tak ada baris. Jenis lenggok kita. Tak ada tu pun kena merata dah. Paku lama, paku duk paku tu lah tak habis. Dah. Tak ada titik. Menyebabkan khalifah pada ketika tu, orang-orang yang bertanggungjawab, yang ada ilmu pada ketika tu, memikirkan bagaimana nak buat, nak bagi semua sama, bacaan sama. Maka datang seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Datang dan buat satu pembaharuan, bukan pembaharukan Quran dah, meletakkan tanda huruf ta 2 titik, huruf kha 1 titik, huruf jim 1 titik tengah, alif lagu mana, ba lagu mana, ra zai macam mana, sin shin ba sa ba za ta, perbezaan dia tu. Maka sampai ke hari ini Al-Quran dibaca sama mengikut riwayat masing-masing. Kerana ada satu orang sahabat Nabi SAW dalam satu hadis tuan-tuan, dia dengar, dia pergi satu tempat, dia dengar satu orang hamba Allah ni baca Quran tak sama macam dengan dia. Sumpah kita lah pergi mana belah Morocco ke apa, dia baca riwayat apa dia belah Tunisia ni baca riwayat Warash ke apa ke, kita boleh dengar dia ni yang tu iman ni sesat ke mana baca ni kan. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita aku duduk mengaji kat masjid tanda, sawa'un 'alaihim anzartahum ni anzartahum mana tu iman betul ke tak? Betul tak? Betul. Maka seorang sahabat ni dia dengar, dia pergi mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah, aku dengar dia baca pelik, tak sama macam mana aku dapat daripada kamu wahai Rasulullah. Nabi pun tanya dia, hak macam mana lagu mana dia baca? Dia pun baca kat Nabi, Nabi kata hak tu pun betul juga. Semua hak baca lain-lain ni tuan-tuan, hak lain-lain hak betul lah, hak lain-lain tak betul pun banyak lah. Riwayat yang mutawatirah, qiraat mutawatirah ni tuan-tuan, semua mai daripada Nabi SAW. Maknanya ilmu dari sudut kehebatan Quran, qiraat tu pun dah cukup besar lah. Kan? Tuan-tuan duk mengaji dengan Ustaz Hazli. Ustaz Hazli mengajar ke tak? Ustaz Hazli tak mengajar dah. Mungkin kalau kot lalu jadi dekan. Dilantik jadi dekan kuliah Usuluddin Al-Quran dan Sains Indonesia. Dia kalut sikit lah kan. Tuan-tuan kalau jumpa Ustaz Aziz, tuan-tuan boleh tanya, kerana tesis beliau takhasus pengkhususan dalam perbezaan riwayat ataupun qiraat bacaan dalam Quran dan kesan kepada ulama mengistinbatkan hukum fiqh. Maliki yaumiddin. Dalam ayat yang lain fatabayyanu, riwayat lain baca fatathabbatu. Nampak? Perbezaan bacaan adakah memberi kesan menatijahkan hukum yang berlainan di sisi para fuqaha? Maka tuan-tuan boleh tanya Ustaz Hazri pasal kajian dia dalam bidang tu. Dan guru ataupun musyrif yang
menilai tesis beliau adalah Dr. Aqli Ahmad. Juga salah seorang daripada ulama muda lah di negeri Kedah ni, 40-an gitu tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Orang mengkaji berbeza bacaan tu pun dah menghasilkan banyak sangat ilmu daripada perbezaan bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tu antaranya mukjizat orang hafal Quran. Antaranya lagi dia tak hafal Quran tapi dia boleh cam kawan tu baca tak betul. Kan? Dia boleh cam kawan tu baca tak betul walaupun bukan kesalahan yang membatalkan solat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Misalnya gitu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Gitulah contohnya. Maksudnya tajwid dia tak kena barangkali dia boleh tahu dah. Oh dia ni baca dia tak kena. Kita tanya tamna tak kena. Aku nak habaq tak tahu tapi aku tahu kata tak kena. Hak jenis ni pun payah harap. Tapi dia boleh detect noh. Dia boleh detect kata orang baca tak kena. Nah, kemarin dulu tuan-tuan ada satu kisah. Satu orang pelajar kita ni lah. Dia ni pandai buat lagu. Dia pandai duk meniru lagu imam ni. Kemudian mari dulu ni turn dia lah. Bang Aisyah, dia pun bang. Dia bang lah tuan-tuan. Tak apa, saya pun duduk habis bayar maghrib duduk sembang abang dia pun, kita pun masuk rumah. Duduk minum ayak ni depan tu dengar bang di pondok itu lah. Dia bang lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pun kata dia duduk teh mic pun. Hak kita duduk minum kopi ni duduk dengar lah masjid sebelah tu bang. Lepas tu dia tarik pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya duduk tak ada dah kita mampu dah. Mampu dah pula ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah saya kata pi dia azan subuh pula ni. Dia azan ikut lagu tu. Kita pun duduk detect dia duduk menyanyi lagu apa ni? Rupanya ilahi lastunil firdausi ahla. Dia ambil lagu tu. Dia pergi bubuh lah azan. Kita duduk minum ni ketak dada ni. Mampu dah. Dia berkata apa? Ajaran sesat mana pula duduk main ni. Kebetulan hak duduk dalam sekolah kita tu ada 2 orang walk. Duduk jaga, duduk bantu bersih apa semua apa kan. Dia malam tu dia duduk perbaik-baik rumah saya. Dia duduk berjalan mai pada bilik dia. Dia dengar kawan ni dia lari. Hoi, azan bukan begitu. Ngak benar. Dia kata tak betul. Hak budak azan ni dandan tukar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dandan tukar lagu. Ni kita sempoi. Ni hak kita sempoi. Maknanya ada lagu hak boleh tuan-tuan. Ada hak tak boleh. Jangan buat tak ketahuan. Kan? Jangan buat lagu tu. Sepohon kayu daunnya rimbun. Dia tahu lagu tu. Dia pun memang dia buat pelik pada orang. Orang Arab kata khalif tu'rah. Hang buat pelik, mu orang ni. Buat pelik lagi orang ni. Kan? Main masjid, baju tak pakai orang ni. Terai buat orang. Kan? Pakai kain pelekat saja. Dia pun, kita duduk buat tu. Kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Oi, mana boleh lagu tu? Dia kata bukan melagukan Quran itu sunnah Nabi. Betul lah. Hang lagu pikuk lain. Kalau lagu tu tuan-tuan Siti Nurhaliza tak tahulah dia baca Fatihah lagu mana tuan-tuan. Duk beratus lagu dia duk dah. Maknanya Quran ada lagu hak boleh, ada lagu haram tak boleh. Sebab tu sebelum ni kita dengar ada ustaz dia membollywoodkan lagu ataupun membollywoodkan bacaan Quran. Haram, tak boleh. Dalil yang mana ulama kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Mu baca ikut lahjah Arab dan lagu yang dibenarkan pada syarak. Bayati ke haji harkah ke zakah ke kok mana ke terpulang. Jangan duk main pelik-pelik, main buah hijau kuning pula ke. Teng teng teng. Dia ambil rentak tu dia pibuh dalam bayang subuh kita bagi rancak lagi ramai-ramai berlingkuh bi hari tu tuan. Jangan lupa pasal hanya Quran, kesucian Al-Quran. Sebab itu
kita sebut dalam khutbah Jumaat baru ni, adab terhadap Al-Quran itu sangat besar, sehingga kan Al-Imam Nawawi di karang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, adab dengan Quran tu, sebelum, selepas, waktu duk baca Quran, ayat-ayat yang kita kena baca, bila kita kena sujud dan sebagainya. Kita pegang Quran, mushaf tu Quran semata ke, ada dia punya tafsir ke, yang tafsir saja, tak ada ayat Quran. Lepas tu adab kita waktu kita main haid, bukan kita lah, orang perempuan belakang tu main haid, boleh pegang tak boleh pegang, boleh ngulang tak boleh ngulang, maka dijawab secara padat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. Ni adab kepada Al-Quranul Karim. Kemudian penat tu ni. Dan menurut riwayat yang sahih daripada sahabat dan musuh, bahawa Nabi SAW tidak pernah berdusta. Berdusta ni al-kadhib lah. Berdusta ni sifat mustahil bagi para nabi dan juga rasul di dalam hidupnya, sama ada sebelum menjadi nabi atau selepas menjadi nabi. Masyarakat Mekah lebih mengenal Nabi SAW lebih daripada orientalis terkutuk itu, serta mengetahui bahawa Nabi itu adalah seorang yang ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Kalau dikaji kepada peristiwa-peristiwa besar yang disebut di dalam Al-Quran, sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku kesemuanya di luar daripada kemampuan para ilmuwan di kalangan makhluk ini untuk meramalnya, seperti pertarungan di antara Parsi dan Rom dan beberapa perkara lagi. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kita belajar tafsir, bila kita tengok susunan dalam Al-Quran, misalnya tuan-tuan, ayat Quran yang Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih, contohnya sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, misalnya, ataupun subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ataupun ayat yang lain, Allah Ta'ala cerita subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, sampai habis. Okey. Setiap ayat yang dimulai dengan tasbih, selepasnya mesti akan menceritakan min ajaib, ataupun perkara-perkara yang ajaib yang manusia makhluk tak boleh buat, melainkan Allah sahaja yang boleh buat. Contohnya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ada kuasa lain boleh cipta makhluk berpasang-pasangan? Tak ada. Allah Ta'ala ya. Laki, perempuan, jantan, tina. Kan? Lagi pada lagi Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, daripada Mekah ke Madinah dipanggil Al-Isra, daripada Mekah ke Baitul Maqdis dipanggil Al-Isra, dari Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha dipanggil Al-Mi'raj. Siapa yang boleh buat peristiwa tu? Siapa Nabi mana hak pernah naik sampai Sidratil Muntaha? Tak ada siapa pun, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk Allah yang berada di langit, di bumi, daratan, lautan, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang makhluk tak boleh buat, melainkan semua Allah Ta'ala sahaja. Apabila main dalam masalah tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebut ana, aku. Ana. Allah tak guna nahnu qaddarna bainakumul mauta. Allah sebut apabila perbuatan af'alullah, dia akan guna nahnu. Kan? Nahnu naqussu alaikum, nahnu naqussu alaihim. Sesungguhnya kami, kata Allah. Allah Ta'ala tak kata inni aqussu, sesungguhnya aku dak. Tapi apabila main dalam masalah tauhid, Allah akan menggunakan kata ganti nama dengan ana, aku, saya.
Tapi bila membicarakan tentang kekuasaan dia, ciptaan dia, nah, Allah akan guna apa? Nahnu, kami. Dia tak guna ana. Ni perbezaan perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tu dia hebat. Ayat Al-Quran ni luar biasa. Nah, bahkan zikir-zikir yang mai dan warid daripada Al-Quran. Ada zikir yang kita ayat Quran yang dijadikan sebagai zikir, kan? Macam-macam lah kita baca. Antaranya lagi tuan-tuan ayah-ayah duk baca apa? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, kan? Kita duk baca tu kan? Siapa baca hak tu mendapat pahala langit dan bumi, seolah-olah pahala dia banyak sungguh. Tiba-tiba ada satu orang main doktor mana tak tahu, dia kata orang baca Quran tak faham dapat pahala. Ya. Penampak boya sedih boleh tahu. Orang majak sungguh. Orang baca Quran boleh duk bersoal pula. Dia kata kita duk baca Quran, nah, lepas tu tak faham apa sekarang dia kata. Tak faham lah. Tak faham. Lepas tu dia tanya pula, agak-agak dapat rahmat dak orang hak baca Quran. Dia bertanya kita nak jawab guna tu. Bling kita. Dia profesor tek minyak nama dia. Dapat pahala dah. Sedangkan tengok Quran pun dapat pahala dah. Kan? Tengok Quran tu pun dapat pahala dah. Tengok Quran pun dapat pahala. Benda mulia tu. Quran dengan Kaabah mana mulia? Dua-dua mulia, tapi lebih tinggi Quran. Lebih tinggi Al-Quran. Kaabah bukan turun Jibril buat turun meh kat Nabi dah. Kaabah tu duk ada sebelum Nabi duk ada dah Kaabah tu. Nah, Al-Quran. Jadi kalau lah dia kata lagu tu, maknanya tuan-tuan, tengok Kaabah pun tak dapat pahala apa. Rugi tengok Kaabah tak dapat pahala apa. Pasal apa? Kalau tengok hak lebih mulia pada Kaabah pun tak dapat pahala, kan? Tengok Kaabah lagi tak dapat pahala. Sedangkan para fuqaha sebut dalam kitab-kitab depa, nah, tengok Kaabah pun dapat pahala. Tengok muka orang soleh pun dapat pahala. Tengok muka mak ayah kita dapat pahala. Tiba-tiba dia kata orang baca Quran tak faham apa, tak boleh rahmat. Aduh, macam ambil ketui bata botong muka kita. Nah, ulama sebut dua zikir amalan yang mu tak faham apa pun dapat pahala. Pertama Quran, kedua selawat ke Nabi. Baca tak faham apa sekarang, jabu je. Habis minal jinnati wan nas, kemplekat ayam serama benang 6,000, lepas tu buah kurma tangkeh Safiyah, Yusuf Tayyub sekotak jalan. Tak faham apa sekarang, dapat pahala. Pasal apa? Rahmat Allah Taala. Nak ambil kerja Tuhan buat dah. Aduh, pening kepala. Ni semua cerita tak mau orang bagi baca Quran. Tu dah kan. Ni semua cerita tak mau orang bagi baca Quran. Kalau duk kira faham ni tuan-tuan, tu Arab pun tak faham Quran tak dia baca. Dan kita Melayu, tu Arab pun tak faham. Kita orang Melayu baca karangan Melayu pun tak faham kadang-kadang. Bahasa tinggi ingat. Quran apa tu? Quran ni bahasa hak tinggi bahasa dia. Bahasa bukan bahasa straight dak. Bahasa hak lenggang-lenggok dia satu macamnya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan profesor tu pergi mengaji tadi lain Pak Jahil teruk teruk sangat lagu ni. Wahabi lagu tu dah lah. Abang tu lah Wahabi payah kan. Wahabi ke dah kerja lain dah. Kerja mu orang tak betul. Dia betul. Baca Quran tak faham, tak dapat makna, tak faham makna, tak dapat rahmat. Kita tanya hang faham tak mana ngak Quran tu? Suruh i'rab bismillah pun balik dah lagi. I'rab tengok bismillah, nak tengok baca baris ikut mana. Kan? Tanya dia tengok, dia kemas tak mana. Allahu akbar. Ni orang kita tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah duk baca Quran, tak faham pun tak apa. Tak faham pun tak apa. Lama-lama kau fahamlah. Mengajilah sikit. Orang Arab pun tak faham tu, tak beranak dalam kandang unta pun tak faham. Tambah kita hak beranak tepi kandang lembu lagi lah tuan-tuan. Mengaji kok mana pun belajar. Gitu habis. Kalau dia kata gitu tuan-tuan, ni kira nak kata kok orang mana ni? Sahabat Nabi 124,000. Berapa orang yang jadi ahli tafsir Quran? 124,000 orang ni sahabat ni. Semua haduk keliling kelalang Nabi ni, jihad semayang ni.
Hak jadi ahli tafsir 8 orang lah. Lepas tu kita nak kata sahabat Nabi hak lain tak faham Quran. Depa tak dapat rahmat tu mati sia-sia. Nak kata gitu lah. Ada tuan-tuan. Allah Ta'ala ni maha penyayang pada hamba dia. Masing-masing orang ada kepakaran dia. Kalau dia lah doktor jantung, dia doktor telinga, dia doktor mata, pakai tutup hospital kan, dia buat seorang dia ya. Kan? Dia reti belakang. Dia doktor mata pun dia, doktor jantung pun dia, doktor telinga pun dia, doktor otak pun dia, saluran injak jantung tak berapa nak elok pun dia, buah pinggang pun dia, kanser pun dia, lepas tu tulang belakang pun dia, macam-macam. Kira dia ni doktor semua. Doktor cucuk sendiri pun dia juga. Subhanallah. Ada tak lagu tu? Tak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sikit saja ilmu yang aku bagi kamu. Ada sahabat cekak dalam medan perang, dia panah. Ada sahabat yang dia duduk diri statik, panah kena. Ada sahabat ada hang duduk bawah, duduk atas ku panah sama. Sa'ad bin Abi Waqqas. Duduk atas kuda ni, kuda dekat kot mana pun dia boleh ni imbang pada tarik lepas kena, tarik lepas kena. Kita kalau gitu ke, kuda duduk gedik gitu, kita tarik-tarik tibai muka kita. Pergi jalan tu weh. Nah, cikgu di sekolah pun dia tak ajak semua subjek. Ada cikgu mengajak semua subjek. Dia mengajak BM, dia mengajak sejarah, dia mengajak math, dia mengajak math, dia mengajak bio, dia mengajak fizik, dia mengajak pendidikan Islam, dia mengajak bahasa Arab, dia mengajak apa lagi? Dia mengajak sains, dia mengajak bahasa Inggeris, dia mengajak bahasa Mandarin. Dia seorang ya. Sekolah tak payah buat besar-besar, main duduk di masjid, panggil dia, panggil budak semua main mengaji. Tak payah duduk buat sekolah berjuta-juta. Dia kerti semua dah. IPG ke, Tunku Bainun ke, Aminul Baki tutup bang dia kena buka. Pasal dia kerti semua dah. Tenang tu. Tak ada. Hak kerti belakang-belakang Nabi SAW. Mau profesor tak mana pun mengerti bidangmu saja. Tu pun tak habis lagi tu gaji tu. Situ nah. Habis tu. Pukul 9 kita berhenti. Dia tak marah ni. Dia tak marah. Ni biasa-biasa je ni. Kan? Habis tu. Masyarakat Mekah habis tu. Kalau dikaji, habis dah tahun tu pun. Baik. Kalau dikaji kepada peristiwa-peristiwa besar yang disebut di dalam Al-Quran, sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku kesemuanya di luar kemampuan para ilmuwan di kalangan makhluk ini, ilmuwan dalam kalangan makhluk ini untuk meramalnya. Boleh ramal ya. Jadi ke tak? Tak jadi, boleh jadi ya. Ramal. Esok al-ustaz hujan. Kan pagi-pagi duduk buh kan. Pukul 7 tu kawan tu pakai kod apa? Saya sekian-sekian dari Jabatan Meteorologi Kebangsaan ke apa? Kita meramalkan sekian. Dia ramal guruh gila-gila. Kita hari tu buat kenuri kekah kata mampu kami pun pakai takbir dah. Tengok hangat tengah hari tu. Tak betul pun, ramal saja. Tapi Nabi punya betul tak? Nabi punya betul. Dalam kitab Nubuatul Rasul sallallahu alaihi wasallam karangan Maulana Waliullah Abdurrahman An-Nadwi, satu orang ulama India. Nubuatul Rasul. Dalam tu ada lebih kurang 200 lebih hadis Nabi menceritakan tentang hak Nabi sebut yang akan berlaku, yang dah berlaku, yang sedang dan yang akan berlaku. Boleh dikatakan semua telah berlaku. Padahal Nabi kan ngaji you pun. Kan? Nabi bukan ngerti baca, tak ngerti tulis. Tapi Nabi habaq, benda tu jadi sungguh. Jadi sungguh menunjukkan Nabi mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak masuk UUM. Hanya kena habaq Nabi mengaji UUM pula. Tak. Nabi mengaji dengan para malaikat, yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Kita jumpa satu orang pakcik orang ni. Dia kata ustaz saya ni kira hebat Pasal apa? Dia kata selepas pada Rasulullah, dia duduk melawak ke saya pun tak tahu lah. Lepas pada Rasulullah saya mendapat peluang kata. Peluang apa? Dia kata saya dapat mengaji dengan Jibril. Bodoh. Saya kata kalau ni kemah nak pergi ambil sanad apa duduk dah kat dia. Kan? Kok lah boleh naik Isra' Mi'raj kali kedua, versi kedua apa kah? Saya kata betul ke? Dia kata betul. Saya kata duduk taman Jibril tu. Dia kata duduk simpang 3 sedekah ya. Dia kata biar betul. Dia kata dia bohong. Dia kata duduk simpang 3 sedekah ya.
Biar betul Jibril mana ni? Dia kata ada satu orang pakcik tu, dia kata. Pakcik nama dia Pakcik Jibril. Pakcik, oh Pakcik Jibril. Saya kata hak Nabi ni malaikat Jibril, bukan Pakcik Jibril. Oh dia kata lain ke? Lain lah Pak Long. Kalau sungguh malaikat Jibril nak pergi jumpa kat kita pun. Kan? Kot dia mbuih-mbuih ke apa ke? Jadi alim terus ke apa ke? Pakcik Jibril simpang 3 sedekah. Tuan-tuan pergi cari tengoklah. Kan? Tuan-tuan pergi cari tengok kok ada. Orang lain macam-macam. Habis itu. Kemudian yang terakhir, kesemuanya berlaku selepas daripada zaman hidupnya nya mana? Nya Padri Bahira. Semua hak berlaku tu tuan-tuan selepas daripada Nabi jumpa Padri tu. Selepas dari Nabi jumpa Padri Bahira tu. Seterusnya persilakanlah menjawab cabaran Al-Quran yang masih belum dijawab sehingga sekarang. Firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu tetap di kalangan keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad. Allah bahasakan Nabi Muhammad sebagai hamba. Di sini ulama mentafsirkan bahawasanya setinggi-tinggi pengiktirafan Allah kepada seseorang manusia apabila dia iktiraf kita ni hamba dia. Dia tak iktiraf datuk tak apa, datuk kalangan kita panggil. Tapi di antara bainal makhluk wal khaliq, di antara makhluk dan khaliq yang paling tinggi kedudukan apabila Allah iktiraf kamu min abdi, daripada kalangan hamba-Ku. Di Nabi Muhammad Allah iktiraf clear, Muhammad itu adalah hamba-Ku. Buatlah satu surah sahaja seperti Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, membuatnya satu surah, itu, dan kamu tidak akan dapat membuatnya. Allah Ta'ala kata, kalau hampa tak boleh buat, lepas tu Allah Ta'ala kata, memang kamu tak boleh buat pun, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia, yakni manusia yang ingkar gitu. Dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23, ayat 24. Surah Baqarah pun nama lembu surah. Tapi ada cerita lembu guna. Lembu sadu main kursi, dia tak nak cerita dalam surah Baqarah tu. Cerita bab lembu sikit ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun bayna dhalika faf'alu ma tu'marun قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ni cerita pasal lembu. Nabi Musa kata kat Bani Israel, "Hei Bani Israel, Tuhan suruh sembelih lembu." Bani Israel kata, Musa, lembu yang Tuhan suruh sembelih tu jantan ke betina?" Dia tanya, jantan betina. Nabi Musa pula jawab, jantan tak apa, tina tak apa. Tak apa, tanya lagi, ma launuha, warna apa pula lembu tu nak kena sembelih? Dah suruh sembelih, kami nak tahulah jantan ke betina. Nabi Musa jawab dah. Lepas tu tanya lagi, kalau apa lembu tu?
Lembu tu kalau apa? Nabi Musa pun jawab. Depa banyak tanya, akhirnya depa kata tak apalah Musa, hang buat kami tak mau buat. Mak tuan-tuan, panas telinga kita. Dia punya tanya gila-gila punya, rupa-rupanya dia tak buat. Nabi sebutlah hadis, jangan kamu jadi macam Bani Israel, banyak persoal perintah Allah tapi kamu tak buat. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung bulan depan tuan-tuan. Ada satu orang nama orientalis ni. Saya baca Jebon. Dua Jebon ke Gebon ke aku gunakan nak baca tu. Kan? Padan orang hak tak mau Islam ni boh Jebon lah nak. Kan? Dua apa nak baca guna Gebon, ke mana? Ni dia antara golongan orientalis yang ekstrim. Dia ni insya-Allah pada bulan depan kita tengoklah tuan-tuan dah panjang umur. Kita jumpa lagi insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.